Jadi Alhamdulillah selesai kita daripada majlis bacaan surah Yasin dan juga tahlil dan doa yang mana masih kita berbaki sedikit masa dan kesempatan lagi di penghujung ini, insya-Allah kita akhiri dengan sedikit tazkirah ringkas sebelum kita beransur untuk menunaikan solat, insya-Allah. Sedikit yang mana kesempatan yang sedikit ini yang mana saya ambil kesempatan ini untuk kita menghayati sedikit sebanyak daripada satu nama daripada nama-nama surah Al-Fatihah, yang mana sesiapa yang mungkin pernah bersama dengan kita dalam kuliah tadabbur atau perjumpaan atau majlis ilmu yang sebelum-sebelum ini, yang telah kita tadabbur dengan panjang lebar dalam beberapa siri mengenai surah Al-Fatihah serta penghayatan dan tadabbur ayat-ayatnya, dan juga rahsia di sebalik nama-nama surah Al-Fatihah yang pelbagai itu, yang mana antara nama surah Al-Fatihah yang telah kita huraikan sebelum ini, yang mana surah ini juga dikenali dengan nama surah As-Salah, iaitu surah yang menjadi rukun di dalam salat, yang tidak sah salat seseorang itu tanpa membaca Al-Fatihah. Bahkan setiap ayat daripada Al-Fatihah secara khusus yang kita baca di dalam salat akan diberi jawapan atau respon oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat keberkatan yang besar daripada penghayatan Al-Fatihah yang dibaca di dalam salat itu. Dan juga antara lain yang telah kita huraikan sebelum ini, juga surah Al-Fatihah juga dikenali sebagai surah Ummul Quran. Al-Fatihah antara nama lainnya adalah surah Ummul Quran, yang membawa maksud surah yang mengumpulkan dan merumuskan kesemua isi kandungan 30 juzuk Al-Quran keseluruhannya. Atau dengan arti kata lain, orang yang menguasai dengan baik 7 ayat daripada surah Al-Fatihah ini akan menguasai rumusan daripada keseluruhan 6,236 ayat-ayat Al-Quran. Dan bagaimana Al-Fatihah merumuskan keseluruhan Al-Quran dalam apa poin, itu yang kita telah huraikan sebelum ni. Mungkin sesiapa yang terlepas boleh rujuk pada kuliah yang sebelum-sebelum ini, mungkin ada rakamannya, insya-Allah. Dan juga antara nama lain bagi surah Al-Fatihah, yang mana surah ini juga dikenali sebagai surah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani yang membawa maksud surah yang mengandungi 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Jadi surah Al-Fatihah kalau kita perhatikan merupakan satu surah yang paling banyak kita ulang bacaannya dalam sehari semalam. Paling-paling kurang kita baca Al-Fatihah 17 kali sehari semalam di dalam 17 rakaat salat fardu 5 waktu kita. Tadi dalam majlis tadi pun kita berapa kali kita ulang bacaan surah Al-Fatihah. Jadi antara nama lain bagi surah Al-Fatihah yang antara yang kita belum sempat kongsikan dan huraikan sebelum ini, kerana kita telah berpindah pada surah Al-Baqarah selepas itu. Jadi antara nama lain bagi surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah ini juga dikenali dengan nama surah Ar-Ruqyah. Antara nama lain surah Al-Fatihah adalah surah Ar-Ruqyah. Ruqyah ni yang mungkin kita pun biasa familiar dengan perkataan ruqyah. Ruqyah ni kadang-kadang orang kita sebut dengan maksud jampi, lebih kurang jampi lah. Contoh orang tu dia kena sihir ke, kena gangguan makhluk halus ke, atau penyakit apa pun, bila orang tu bacakan kepada orang yang sakit itu ayat-ayat daripada Al-Quran atau daripada Al-Fatihah secara khusus, itu dinamakan ayat-ayat ruqyah. Istilah kita kata ayat-ayat jampi lah. Macam ayat-ayat penawar, lebih kurang macam tu, ayat penyembuh. Jadi ayat-ayat ruqyah ini ada banyak di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah berfirman mafhumnya, dan kami menurunkan
antara sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu yang menjadi penawar syifa, menjadi syifa penawar bagi orang-orang yang beriman, dan bagi rahmat bagi mereka yang beriman. Jadi daripada 6,236 ayat Al-Quran ini, ada ayat yang berbentuk syifa, penyembuh, penawar bagi orang beriman yang merupakan ruqyah bagi mereka. Dan di antara banyak-banyak ayat Al-Quran yang menjadi ruqyah dan penawar penyembuh bagi orang beriman ini, antaranya yang paling utama dan paling besar kesan dan fadilat dan kelebihannya adalah surah Al-Fatihah itu sendiri. Sehingga surah Al-Fatihah digelar sebagai surah Ar-Ruqyah. Surah yang sangat berkesan untuk membawa penyembuhan dan menjadi penawar bagi seseorang itu. Dan pernah berlaku satu peristiwa di zaman Nabi SAW. Yang kisah ni panjang, kita ringkaskan, iaitu kisah yang berlaku ketika mana sekumpulan para sahabat Nabi yang pergi bermusafir. Nabi tak ikutlah, Nabi ada di Madinah. Ada sekumpulan sahabat, mereka keluar Madinah, mereka pergi bermusafir. Jadi mereka musafir berhari-hari dan mungkin berminggu-minggu, sampailah ketika mereka nak pulang ke Madinah, masih jauh, belum sampai lagi, mereka terputus bekalan, kehabisan bekalan. Makanan Nabi, minuman pun mungkin tinggal sikit aja. Jadi mereka cuba teruskan perjalanan. Tiba-tiba mereka lalu dekat satu kawasan perkampungan, perkampungan orang Arab kat situ. Jadi diorang pun singgahlah. Diorang tak tahu siapa penduduk kampung ni, tak pernah lalu kat situ pun. Tapi mereka cuba singgah. Kot-kot mana tahu kalau penduduk kampung tu bermurah hati nak jamu mereka sikit ke. Yelah, orang susah terputus bekalan. Bukan minta banyak pun, sekadar selamatkan diri daripada mati kelaparan, haus dahaga. Dan menjadi kebiasaan masyarakat Arab, terutama di zaman itu dan hatta setengah tempat di zaman sekarang pun, iaitu kebiasaan masyarakat Arab yang sangat suka memuliakan tetamu. Walaupun dia tak kenal, tetamu ni orang luar datang, dia tahu orang susah, dia akan bagi apa yang terbaik yang dia boleh bagi daripada makanan dan minuman. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya. Bila mana para sahabat ni singgah di kampung tu dan mereka minta sedikit makan dan minum, bukan minta banyak pun, tiba-tiba penduduk kampung tu tak nak beri sedikit pun bantuan makanan maupun minuman. Bukan satu dua rumah, semua penduduk kampung semua perangai macam tu. Jadi diorang pelik, ni kampung Arab ke kampung mana ni, kenapa lain macam tak macam perangai masyarakat Arab kebanyakannya. Jadi diorang kata tak apalah, dah orang tak sudi nak jamu kita, bukan jamu hulur sikit makanan, tak nak, tak apalah, takkan kita nak buat muka tak malu minta lagi. Jadi para sahabat tu pun mereka kata tak apalah, kita teruskan perjalanan. Mana tahu kot-kot Allah ada tulis dah rezeki kita kat tempat lain, bukan kat sini, mungkin rezeki yang lebih baik. Jadi para sahabat tu pun tak apalah, mereka bersiap kemas-kemas semula, siap ready nak, dah lihat sekejap, diorang ready nak sambung perjalanan. Tiba-tiba tengah diorang bangun nak keluar dari kampung tu, nak teruskan perjalanan, tiba-tiba ada seorang penduduk kampung tu yang kejar mereka dari jauh dan berteriak panggil suruh tunggu, jangan pergi dulu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ramai ni tunggulah, kenapa panggil kita, kok berubah fikiran ke nak buat hidangan apa untuk kita ke mana ni. Jadi bila orang tu sampai dalam keadaan termengah-mengah lari tadi, jadi dia pun, orang ni, penduduk kampung ni tanya pada para sahabat Nabi ramai-ramai tu. Dia tanya, dia kata apa, hal fikum ahadun min raqin. Dia kata, ada tak sesiapa di antara kamu para sahabat ini yang pandai ruqyah. Ruqyah ni famous di kalangan orang Arab, hatta bukan orang Islam pun, sebab orang Arab pun dia orang punya jam-jampi mentera jahiliah dia. Tapi konsep ruqyah tu ada di kalangan masyarakat Arab, tak kira yang Islam atau bukan Islam. Jadi orang ni tanya, orang kampung ni kata, kamu orang musafir ni, ada tak siapa-siapa kamu yang pandai ruqyah? Jadi para sahabat tu tanyalah, kenapa tiba-tiba tanya ni? Jadi orang kampung tu kata, ni ketua kampung kami tiba-tiba kena patuk ular. Ada satu riwayat kata kena nilah sengat kala jengking. Dan dia sekarang dah rebah, dah jatuh tak bergerak, dah macam nak mati. Baru nak call hospital, baru nak ambulans datang nak hantar, setengah jam mati dia on the way. Jadi
para dalam hadis tak adalah cakap hospital lah, tu saya bagi contoh je lah. Jadi maknanya dia nak kata apa yang paling cepat lah, baru nak panggil tabib ke apa, baru nak datang tabib pun baru nak mandi, baru nak pakai kain pelikat, baru nak datang, tak sempat mati dah kawan tu. Jadi dia tanyalah ada tak siapa-siapa yang boleh ni lah express punya. Paling kot bagilah ubat sementara ke. Bagi on the way nak pergi hospital dia boleh selamat. Jadi para sahabat dari kalangan ramai-ramai sahabat tu tiba-tiba tampil seorang sahabat dia bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ni nama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ni mungkin biasa kita dengar, sahabat famous ni. Banyak disebut nama dalam hadis. Jadi sahabat ni dia tampil, dia kata dia kata aku pandai ruqyah, aku boleh ruqyah. Jadi orang ni dia seronok, dia kata, sudikah tuan ruqyah ketua kampung kami selamatkan nyawa dia? Lalu tiba-tiba Abu Sa'id kata, aku enggan lakukan. Aku tak nak. Aku memang boleh ruqyah tapi aku tak nak tolong. Jadi orang tu terkejut. Sampai hati tuan biarkan kami punya ketua kampung ni mati macam tu padahal tuan mampu selamatkan dia. Jadi Abu Sa'id jawab apa? Abu Sa'id Al-Khudri kata, apa beza dengan kamu orang kampung yang sanggup biarkan kami mati kelaparan, tak nak bantu kami hulur sedikit bekalan makanan atau minuman padahal kamu mampu untuk bantu kami. Jadi sekarang kami pun mampu bantu tapi kami tak nak bantu. Jadi orang tu macam tersentap lah, betul juga dia cakap ni. Jadi akhirnya orang tu tak boleh fikir banyak dah. Nak nego-nego, nak bincang-bincang, mati ketua kampung aku ni. Jadi dia tawarkan tawaran yang sangat besar. Dia kata kalau awak berjaya selamatkan ketua kampung kami, kami akan hargai dan kami akan beri balasan hadiah yang sangat besar. Jadi Abu Sa'id kata, baiklah, aku setuju. Jadi dia orang pun bergegas balik semua, pergi ke tempat mana ketua kampung ada kat rumah dia tadi. Lalu para sahabat yang menyaksikan peristiwa tu, mereka kata Abu Sa'id pun datang ke situ, lalu mula ruqyah ketua kampung itu dengan membaca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah. Dia tak baca panjang-panjang macam kita tu lah. Kalau baca panjang-panjang orang kampung tengok, ni nak buat tahlil ke ketua kampung kami, tak mati ke buat tahlil. Dia baru dah nak mati, belum mati. Jadi dia tak baca panjang lah, dia baca ruqyah aja. Ruqyah Al-Fatihah saja, 7 ayat pendek aja. Jadi tak lama pun selesai daripada ruqyah dengan menggunakan Al-Fatihah tu. Terus ketua kampung tu tadi sedar balik, elok balik, kira dia boleh bernafas dengan baik balik, tak ada dah tanda-tanda macam sakit, tak ada dah urat dia jadi apa semua. Okey, nampak baik, boleh boleh bernafas dengan baik. Lepas tu tiba-tiba dia bangun. Orang kampung sebelah dia mungkin kata, kita Tuan Haji, tak tahu dah pergi haji ke belum, tapi manalah tuan ketua kampung tu dulu, dia bangun, kata para sahabat yang menyaksikan, faka'annama nushiqa min iqalih. Ketua kampung tu bila selesai ruqyah, dia bangun daripada tempat dia, terus dia melompat. Dia melompat, kata sahabat, seolah-olah dia seperti unta liar yang terlepas daripada ikatan. Mana apa, kalau binatang haiwan liar, anjing ke apa benda lah, unta ke apa benda haiwan liar yang kita ikat dekat pokok ke kat mana-mana, dia cuba nak lepas tak boleh. Berapa kali dia lari cuba lepas tak boleh. Sekali kita datang, tiba-tiba kita potong tali tu, dia nampak je tali tu putus, dah potong, dia akan jadi apa? Adakah dia kata, terima kasih, thank you. Lain kali tolong lagi, saya minta diri dulu, Assalamualaikum. Tak. Dia nampak je tali tu putus, sepantas sikit lah, dia akan pergi lari cepat-cepat. Jadi kata sahabat, faka'annama nushiqa min iqalih. Ketua kampung ni bila dia lepas kena ruqyah dengan surah Al-Fatihah tu, terus dia melompat berlari. Mana nak kata apa? Mana macam tak sakit langsung, macam tak kena patuk ular. Orang kalau dia dah kena racun ke apa, lepas tu mestilah kalau dah doktor bagi ubat apa semua, doktor kata okeylah, keadaan dia dah stabil, dia dah sihat, dia cuma dia kenalah berehat dekat, dia dah boleh keluar ICU, dia boleh duduk wad biasa 2-3 hari macam tu rehat, lepas tu boleh balik. Ni tak payah kata pindah wad biasa ataupun duduk rumah perhati dia, elok bagi ubat ni, antibiotik ke apa benda. Tak payah, terus sihat sepenuhnya. Terus melompat macam unta liar yang terlepas daripada ikatannya. Nak gambarkan, sahabat tu nak gambarkan maksud apa? Makna betapa berkesannya surah Al-Fatihah sebagai ruqyah dan penawar bagi sakit racun yang kena kepada ketua kampung tadi. Dan tanpa meninggalkan sedikit pun kesan sampingan.
Kita kadang-kadang kalau kena penyakit ke apa ke, racun ke apa ke, dah berubat dah sihat pun kadang-kadang ada sikit kesan-kesan sampingan daripada rawatan ataupun penyakit yang pernah dialami tu. Tapi bila ruqyah dengan Al-Fatihah tu nak kata sangat berkesan dan sangat mempercepatkan kesembuhan dan tanpa meninggalkan sedikit pun kesan sampingan. Jadi itu sedikit antara yang berkaitan dengan keajaiban ayat-ayat Al-Quran dan khususnya surah Al-Fatihah yang merupakan surah yang teragung di dalam Al-Quranul Karim. Dan berkaitan ni panjang lagi perbahasan sebenarnya, tetapi ini sekadar sedikit yang berkaitan dengan nama surah Al-Fatihah yang dikenali juga sebagai surah Ar-Ruqyah. Dan di kesempatan lain insya-Allah kita huraikan dengan lebih panjang lagi berkaitan keajaiban dan mukjizat-mukjizat daripada ayat Al-Quran ini. Jadi waktu kita pun dah macam terlebih ni. Jadi saya serahkan semula majlis kita ini kepada admin Gema Nurul Iman, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak jazakumullahu khairan kepada pihak Gema Nurul Iman kerana sudi menjemput saya, dan kepada semua yang hadir mengimarahkan majlis ilmu kita dan majlis tahlil kita malam ini, dan wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada hal ke lepas ni? Kita tak ada kuliah isyak malam ni. Ya, saya ada kelas lagi lepas ni. Tak ada kelas lagi. Okey. Ya. Okey. Kalau macam tu kita tutup majlis lah, ya. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, majlis tahlil kita pada malam Jumaat ini berjalan lancar. Ramai 251 penama telah dibacakan tahlil pada malam ini. Moga semua yasin tahlil dan doa kita pahalanya sampai ke arwah-arwah yang telah kita semua niatkan tadi, insya-Allah. Tazkirah malam ini tadabbur surah Al-Fatihah, Ummul Quran, juga dinamakan surah Ruqyah, yang diulang-ulang bacaannya di dalam solat sebanyak 17 kali sehari. Tanpa dibaca surah ini, solat seseorang itu adalah tidak sah. Moga semua ilmu yang Ustaz share memberi manfaat pada semua jemaah pada malam ini. Kita tangguhkan pengajian kita sebab Ustaz pun ada hal, insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah yang istiqamah dalam majlis ilmu Gema Nurul Iman. Saya mewakili Gema Nurul Iman, mohon maaf hendaknya ada sebarang kekurangan dalam majlis kami ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit hebahan untuk kuliah besok pagi, insya-Allah. Besok pagi kuliah subuh kita bersama Ustaz Haji Zaidi bin Haji Edward. Surah bacaan Yasin Al-Kahfi, Yasin doa dan tazkirah. Kuliah duha pada pukul 10.30 pagi bersama Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamarul Zaman Hadis Qudsi. Kuliah asar 5.15 petang bersama Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil Qalbus Salim. Kuliah maghrib 8 malam bersama Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, Syarah Mata Umul Al-Barahin Jilid 2. Kuliah Isyak 9.15 malam Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan fikir barzah perjalanan menuju negeri abadi. Dengan itu saya bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.